Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga di dalam siri yang ke-22, iaitulah rukun sembahyang, rukun salat. Apa makna rukun? Rukun ini iaitulah satu amalan yang wajib kena buat. Kalau tak buat, bermakna tidak sah salat dia. Orang buat haji tak buat rukun, tak sah salat, rukun haji dia. Itu makna rukun. Rukun ini satu perkara yang mesti kena ada, dan dia termasuk di dalam amalan itu, amalan yang kita nak buat. Apa kata di sini? Kata Syekh, rukun-rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Rukun salat ini ada 13 perkara, dengan dijadikan akan segala tumakninah pada segala tempatnya yang 4. Jadi kita tengok pembahagian ini ada 2-3 jenis pembahagian. Ada ulama dia bahagi terus tumakninah dikira sebagai satu rukun. Maka dipecahkan di antara tumakninah dengan rukun yang sebelum dia tu, maka dia jadi 17. Tengok, ada kalanya dia jadi 17, dan ada setengah ulama meletakkan dia 14. Apabila rukun solat itu dikembarkan dengan tumakninah. Jadi dia kata apa ni? Rukun sembahyang itu 13 dengan dijadikan akan segala tumakninah pada segala tempatnya yang 4. Jadi kita fahamlah, ada setengah kitab 17, ada setengah kitab berapa? 13. Jadi 13 tu dia kembarkan tumakninah sekali. Yang 17 dipisahkan. Yang 4 akan kelakuan yang mengikut akan rukunnya. Kelakuan tumakninah yang mengikut rukun dia, kembar sekali. Yang pertama, niat. Di mana kita nak niat? Niat tu di mana? Jawabnya niat yang dengan hati akan perbuatan sembahyang. Niatnya dalam hati. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja sah segala amal ibadat itu dengan niatnya. Tanda hadis ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Bukhari meriwayatkan hadis ini, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Ini hadis. Maka jika ada sembahyang itu sembahyang sunat mutlak. Apa makna sunat mutlak? Sembahyang sunat ya. Sunat yang tak ada apa-apa kaitan dengan waktu dan dengan tempat. Kita apa ni? Nak sembahyang sunat. Maka kita niat apa? Nasyaya, memadai padanya qasad. Apa dia qasad? Nak salat. Kita takbir Allahu Akbar, qasad. Qasad tu niat dalam hati kita, aku sembahyang. Habislah cerita. Itu maknanya kalaulah salat itu tidak ada waktu dan tidak kira tempat, maka dia jadi sunat, dipanggil sunat mutlak. Jangan pula sembahyang sunat usalli sunnatal mutlak. Tak ada. Sunat mutlak tidak ada. Nanti awak jumpa sini, dia tanya ada satu sunat baru pula, nama sunat mutlak. Sunat mutlak bermakna sunat yang tidak ada kaitan dengan waktu dan tempat. Saja nak sembahyang sunat. Jadi cukup memadai dengan kita qasad memperbuat sembahyang saja. Niat dalam hati aku sembahyang, cukuplah. Dan jika ada ia sembahyang sunat yang mempunyai waktu, nasaya wajib padanya qasad dan ta'yin. Qasad dan ta'yin menentukan waktunya. Waktu apa ni? Saja aku sembahyang sunat fajar, sunat sebelum zuhur, sunat duha, sunat witir, qiyamul lail. Jadi itu dia panggil sunat yang ada waktu. Maka kita kena qasad dan ta'yin, tentukan waktunya. Ataupun sunat bertempat. Kita masuk dalam masjid, kita nak sembahyang sunat, maka kita kena niat sunat tahiyatul masjid, anak tempat. Ataupun sunat selepas tawaf.
Saja aku sembahyang sunat lepas tawaf. Ataupun sunat apa lagi? Wudu. Niat saja aku sembahyang sunat wudu. Jadi dipanggil sunat kalaulah dia tu tak ada kaitan dengan apa-apa, maka memadai dengan qasad saja. Sekiranya dia ni sunat yang ada kaitan, maka dia nak qasad dan ta'yin. Qasad dan ta'yin artinya qasad meniat dalam hati, tujuan aku nak semayang, bukan nak pumping, bukan nak riyadhah. Dan ta'yin tentukan apa benda yang kita nak, sunat apa yang kita nak buat. Dan jika ada ia sembahyang fardu, nasaya wajib padanya qasad dan ta'yin, dan niat sekali. Kalau dia ada sembahyang fardu, dia kena qasad. Apa dia panggil qasad tu? Semayang. Ta'arud. Apa di mana ta'arud? Nyatakan fardunya. Zuhur, asar, itu maknanya nyatakan fardunya. Nyatakan fardu dia tu. Qasad, ta'arud. Qasad nak semayang, ta'arud fardu. Dan ta'ayun waktu dia. Zuhur, asar. Qasad, ta'arud, ta'ayun. Semayang fardu apa? Zuhur. Itu dia panggil qasad, ta'arud, ta'ayun. Kalaulah salat itu salat fardu. Kalau salat sunat cukup qasad, ta'ayun. Sunat mutlak qasad saja. Cuma dia tambah lagi kalau semayang Jumaat, qasad, ta'arud, ta'ayun, makmum ataupun imam. Ini perbahasan dalam fiqh Syafi'i, detail dalam masalah ini. Jika ada sembahyang fardu, nasaya wajib padanya qasadnya dan ta'yinnya, tentukan waktunya dan niat keadaan fardu. Jadi dia panggil tiga benda ni: qasad nak sembahyang, qasad, ta'arud nyatakan fardu, dia ni fardu bukan sunat, dan ta'yin ataupun ta'ayun waktu yang nak kita salat itu. Dia ada tiga. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu ada apa yang dia niatnya. Artinya hanya saja bagi tiap-tiap seorang itu apa yang dia niat. Dia niat semaya apa? Semaya fardu. Sehingga dalam kitab fiqh yang panjang sikit dia kata, kalaulah mulut ni, biasa orang kita ni diajar supaya berniat dengan mulut dulu. Usalli banyak mana pun tak masuk dalam salat tu. Yang masuknya niat yang dalam hati. Kerana itulah kalau orang kata, dia tak kata usalli, dia mari Allahu Akbar, niat dalam hati, memadai dah cukup. Tapi kalau dia mari, dia tak kata dalam hati dia, duk main usalli kat mulut ya, takbir, tak jadi, tak connect, dia tak masuk, hubungan dia itu tak masuk. Jadi pentingnya yang ada dalam hati itu. Sehingga kata ulama, kalau mulut ni kata usalli fardhu zuhri, dia nak sembahyang asar, tapi bila dia takbir Allah, niat sembahyang asar, cancel hak mulut tadi. Tak, memang tak kira pun. Yang dikira apa yang masuk dalam hati itu. Ma waqara fil qalb. Itu rukun yang pertama, niat. Jadi kita tak faham panjanglah tentang niat ini. Yang pentingnya niat itu di mana? Di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul al-ihram. Apa makna takbiratul ihram? Iaitulah takbir ini mengharamkan perkara yang halal sebelumnya. Sebelum kita takbir, halal tak halal kita bercakap? Halal. Makan? Boleh. Bersengih? Suka orang? Boleh. Tapi bila kita takbir Allahu Akbar, tak ada lagi dah. Jangan duduk bincang sana, duduk cuik orang lah. Itu sudah haram dikira. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis yang panjang, hadis Arabi yang kita belajar itu, hadis Bukhari. Hadis Arabi itu Nabi kata apa kepada orang tu? Iza qumta ila salah fakabbir. Ingat, hadis mana ni? Hadis Bukhari daripada Arabi, seorang pakcik yang tak pandai salat tu. Nabi kita ajar dia, iza qumta ila salah fakabbir. Apabila berdiri engkau kepada sembahyang, maka takbir oleh kamu. Dan tertentu, maknanya wajib, mesti ke atas mereka yang berkuasa, yang mampu, akan lafaz Allahu Akbar. Tak boleh, jangan duk pindah-pindah. Jangan mari-mari Akbarullah. Tak jadi. Dia nak Allahu Akbar. Kerana inilah sahaja yang dinakalkan, yang diambil, yang dipindah daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari yang diriwayat oleh Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu
Nabi kita bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya sembahyang oleh kamu seperti apa yang kamu lihat aku salat. Jadi Nabi kita takbir, tak ada lafaz lain. Lafaz yang dia takbirnya Allahu Akbar. Jadi kita tak perlu bincang panjang lah. Nak takbir macam mana, cukuplah dengan lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat mengangkatkan akan dua tangan. Tengok sini. Sunat mengangkat akan dua tangan berbetulan dengan dua bahunya pada ketika takbiratul ihram. Ya. Sunat mana bahu? Ni bahu kita. Tengok, jamak letak tangan di bahu. Jadi dia kata sunatnya kita letak di mana? Letak tangan kita di bahu. Letak tangan kita di bahu. Allahu Akbar. Jadi ni bahu sini. Sama. Jangan naik atas ni. Kalau naik atas tu bukan takbir tu, dia panggil orang selenda. Kan orang takut yang angkat tangan gini. Orang tabi'in tak mau tangan. Nah itu dia panggil. Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik lah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa kepada kita? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Tanda itu. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat akan dua tangannya berbetulan dengan dua bahunya apabila mula sembahyang. Mana tangan ni? Tangan ni. Bahu kita sini. Jangan akak tinggi. Ini je sakat. Allahu Akbar. Sakat tu ya. Jadi ada setengah juga riwayat yang mengatakan paling tinggi yang dia boleh naik setakat mana? Paling tinggi setakat telinga atas ni. Naknya macam ni. Tengok sini. Pelajar-pelajar kita tengok. Allahu Akbar. Kalau paling tinggi pun tangan ni duduk di ujung telinga ni. Membalik tengok di cermin depan ni. Ambil cermin tengok depan, tak buat latihan. Takbir Allahu Akbar biar sama. Sini ataupun bawah lagi. Sama dengan bau ni saja. Allahu Akbar. Jangan angkat lebih pada ni. Lah, itu tidak sunnah. Sunnah paling tinggi ni je. Dia boleh angkat. Dia punya palang dia, hak dia sakat telinga atas. Itu je. Kalau tidak sama ni. Allahu Akbar. Jadi kerana itulah ahli fiqh kita dia ambil tengah-tengah. Dia tak sini, dia kata tangan duduk di bahu, ujung duduk di telinga. Nanti. Jangan gini. Kalau gini orang nak main karate. Ada ramai orang takbir Allahu Akbar. Ini tak karate nama dia. Naknya tangan terbuka macam ni. Siapa buat? Allahu Akbar. Tangan kita terbuka. Dalam sunnah hai'ah nanti dia ajar tangan. Cuma ini dipanggil peringkat awalnya kita kena angkat macam ni. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini mengangkat dua tangannya berbetulan dengan dua bahunya apabila mulai akan sembahyang, meriwayatkan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar. Hadis-hadis yang sahih ni. Tak payahlah kita duk cari pelik-pelik lagi. Dan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Dalam fiqh kita mazhab Syafi'i, wajib niat itu diserta dengan takbiratul ihram seperti menghadirkan ia dalam hatinya akan yang diniatkannya. Masuk dalam hati kita niat. Maka mengqasad ia akan perbuatannya pada permulaan takbirnya. Jadi dalam kitab ni tak bahas panjang. Dalam kitab musalli panjang bahas. Macam mana kita nak niat? Setakat mana? Dalam musalli kata setakat kita niatnya. Aku semayang zuhur. Cukup. Tak payah kita kata arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tak perlu masuk dalam takbiratul ihram. Kita niat dalam takbir. Dalam kitab Muniatul Musalli ni kita tengok. Dia kata memadai dengan kita kata masuk dalam hati kita tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Cukup dah. Allahu Akbar. Karena itulah ada setengah masyarakat ni dia melampau sangat. Dia tengok dulu imam tu. Imam tu takbir berapa harakat. Kalau takbir pendek dia tak sembahyang. Dia sembahyang seorang kat belakang. Ni ada orang cerita. Sebab apa? Dia kata imam ni tak mungkin dia masuk ke dalam takbir dia tu semua benda ni.
Allahu Akbar, takkan nak masuk saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat adaan makmuman lillahi taala. Berapa panjang kena? Dia kena tarik panjang. Allahu Akbar baru masuk. Kalau setakat Allahu Akbar tak masuk. Masuk tak masuk? Itu dia panggil terlebih kita. Karena itulah anak suka sangat muslimin dan muslimat, pelajar-pelajar sekian, orang tua dan orang muda, tolonglah belajar balik dalam kitab Muniyatul Musalli ini. Disebut oleh Syekh Daud rahimahullah ta'ala, memadai setakat itu saja. Jadi tak payah kita tarik panjang-panjang yang menyebabkan akhir nak sempurna sangat muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, itu semua yang akhirnya bawa kepada was-was. Cukup dah kita masuk dalam qasak kita ni, aku semaya fardu zuhur, cukup. Habis makmum, lepas pada tu tak apa makmum. Yang penting makmum ni kita nak jadi makmum, nak sudah dapat pahala berjamaah. Kalau tak masuk dalam takbiratul ihram pun tidak jadi masalah, kecuali dibahaskan di sini pada hari Jumaat. Dia kata Jumaat ni sebab bermula makmum dengan imam tu serentak. Jadi itu sajalah. Jadi kita kena ingat perbahasan kita tidaklah satu benda yang payah. Jadi itu niat. Yang rukun yang ketiga, berdiri betul bagi mereka yang kuasa. Bagi orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri. Tak boleh salat sambil duduk. Bagi orang yang mampu pada sembahyang fardu. Adapun salat sunat, nak duduk tak apa. Kita nak pergi sembahyang sunat, imam baca panjang tarawih, bawa kerusi duduk sini. Nak bawa katil, bawa pergi. Pikul katil tak atas masjid, aku nak sembahyang atas katil, duduk. Tak ada muskilah. Kerana hadis Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, wa kana mabsuran. Dia ni sakit bawasir. Dia tanya Nabi macam mana nak sembahyang ya Rasulullah. Nabi kata salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Artinya sembahyang oleh kamu berdiri. Mu kena berdiri salat. Maka jika tiada kuasa engkau berdiri, duduk. Ini dia panggil Islam itu indah. Islam itu yusrun, mudah, tak ada payah. Maka jika tiada kuasa duduk, maka di atas lambung, tidur atas rusuk boleh. Nak tidur atas rusuk tak boleh, sakit juga, tidur melentang, tak ada masalah apa-apa. Jadi menambah oleh hadis ni, hadis yang pertama ini, hadis Imran bin Husain ni, hadis diriwayat oleh Imam Bukhari. Ditambah oleh Imam An-Nasa'i dalam riwayat lain pula, Imam Nasa'i kata apa? Fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya maka jika tiada kuasa engkau, maka melentang. Tidur melentang, tidur atas belakang. Dan tiada memberati Allah Ta'ala akan seorang melainkan akan kuasanya. Sakat dia kuasa. Indah tak indah? Jadi kita kena belajar. Wajib ke atas orang yang mampu. Berdiri, wajib dia kena berdiri. Saya ni sakit lutut. Diri dulu. Ni tidak. Hari ni ramai masyarakat kita ni duk pikul kerusi, pikul meja pergi masjid. Berjalan boleh. Lepas sembahyang dia boleh raung pasar malam pula sampai ke tutup kedai. Tapi waktu sembahyang duduk atas kerusi. Dia panggil ni sembahyang VIP, dia panggil sembahyang relax. Dia kena berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Mungkin imam baca panjang sangat menyebabkan dia jadi resah, gelisah, nak rebah. Baru dia duduk. Jangan duduk dulu, berdiri. Sebab diri itu rukun. Kena buat. Kita kena usahalah buat. Setakat mana sakit kaki, sakit lutut, sakit apa, sakit pinggang, buat dulu setakat mana yang boleh. Kalau tak boleh juga, barulah kita duduk. Jangan buat VIP dulu, duduk dulu, tak boleh. Ini sebab rukun, berdiri ni rukun. Bagi sembahyang fardu. Dan harus bagi mereka yang kuasa. Untuk berdiri, dia sembahyang sunat sambil duduk. Bagi orang yang kuasa berdiri, dia nak sembahyang duduk, duduklah. Nak sembahyang kita kata aku ni imam baca panjang lah kot. Baiklah aku duduk, tak apa. Tapi kena ingat, kerana hadis Bukhari yang kita baca tadi di awal tadi, hadis apa? Hadis Imran bin Husain tadi. Nabi kita apa? Man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Artinya siapa sembahyang sunat dengan berdiri, maka dia lebih afdal. Dan siapa sembahyang sunat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang berdiri.
Mestilah. Takkan sama orang berdiri dengan orang duduk. Pahala sama. Tak. Orang duduk pahala setengah je. Ini ulama hadis kata apa? Sekiranya dia duduk bukan kerana sakit. Tapi kalau duduk kerana sakit, insya-Allah pahala dia 100% macam orang berdiri juga. Jangan bimbang. Tapi kalau duduk kerana nak rehat je, nak relax je. Macam ramai pakcik-pakcik kita ni semaya tarawih duduk. Sampai anak kita balik ke rumah dia semaya sunat duduk juga. Dia tanya, apa duduk ni? Dia kata, Pak Tok kat masjid duduk. Kata, mau jadi Tok dulu baru boleh duduk. Dia nak ikut Tok kat masjid. Jadi boleh, yang betulnya boleh. Tapi pahala setengah. Kecuali tanda kat situ ulama kata sekiranya orang ni sakit, maka dia duduk pahala penuh insya-Allah. Rukun yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Kecuali rakaat orang yang masbuk. Apa dia masbuk? Tanda situ. Apa dia masbuk? Masbuk orang yang terlambat, orang yang tertinggal. Contohnya orang ni mari ke masjid, masuk masjid, imam dah nak rokok. Kita baru takbir, Allahu Akbar, masuk, imam rokok. Terus kita rokok, tak payah baca Fatihah, gugur Fatihah. Atau kamu mari ke masjid, imam dah rokok dah. Imam dah rokok, kita terus je rokok. Gugurlah Fatihah dan kita dapat rakaat. Berbeza pula kalau kita mari, imam duduk sujud. Imam sujud, jangan tunggu. Terus, Allahu Akbar, kita sujud sekali dengan imam. Tetapi tidak dikira rakaat. Ini ada setengah masyarakat kita ni, baru nak, dia tak faham masalah. Kalau dia pergi tengok imam duduk sujud ke, duduk tahiyat awal ke, dia kejar imam. Allahu Akbar, kejar 2 rakaat, join sekali dengan imam. Pasal nak sudah sekali. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Wa ma adraktum fasallu wa ma fatatkum faqdu." Hak mana kamu dapat, kamu salat. Yang mana tertinggal, kamu qada nanti bila lepas imam bagi salam. Bukannya qada awal. Jangan buat perangai lagu tu. Kejar imam. Dia panggil kejar imam. Bila ni nak sudah sekali dengan imam, dia lambat, dia kejar. Semayang dulu 2 rakaat, lepas tu masuk. Ini tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buatlah. Jadi rakaat orang yang masbuk saja boleh tinggalkan Fatihah. Menanggung akan dia oleh imam. Jadi imam tolong carry, tolong bawa dia punya Fatihah tadi. Ini kelebihannya semaya berjamaah. Kalau semaya seorang tak boleh. Semaya berjamaah, imam tolong bawa kita punya Fatihah. Hebat tak hebat? Semaya berjamaah? Alhamdulillah tuan-tuan, hebat. Kita kena semaya berjamaah sentiasa. Sebab apa? Sebab semaya berjamaah ini imam boleh tolong bawa kita punya apa ni? Fatihah kita. Apa dia kata lagi? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tiada sah sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihah, permulaan Quran, yakni Al-Fatihah. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Bukhari daripada Ubadah ibn Samit. Al-Bukhari meriwayat daripada Ubadah ibn Samit, Nabi kita kata tak ada salat orang tak baca Fatihah. Jadi kerana itulah dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i mengambil hadis ini dan mengatakan semua rakaat, tak kira imam baca kuat ke, imam baca perlahan ke, wajib ke atas kita baca Al-Fatihah. Ada juga pandangan mazhab lain, dia kata kalau imam baca wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bila imam baca Quran kamu tak payah lagi baca Fatihah, kamu dengar dia baca, kecuali kamu tak dengar. Jadi oleh kerana hadis ini jelas sahih, maka kita mengambil pandangan bahawa wajib ke atas makmum membaca Fatihah walaupun dalam solat jahriyah, itu lebih aula. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat daripada Fatihah. Ini panjang cerita dia, kita pun tak nak huraikan di sini. Sebab apa? Sebab dalam kitab Resam Usmani, Quran yang kita baca tu Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang keberapa? Ayat pertama. Jadi ada setengah juga setengah bacaan lagi Bismillah bukan ayat Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti situ. Itu ayat yang ke-6. Tak masuk bismillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu barulah dipanggil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu hal lain. Jadi itu dia panggil perbahasannya. Maka disitulah dia kata setengah ulama ni letak situ ayat yang ke-6, setengah ini ayat yang ke-7. Jadi kita ambillah pendekatan bahawa bismillah ini pandangan ulama mengatakan salah satu daripada ayat Al-Fatihah, kerana apa yang dicerita oleh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang ia daripada 7 ayat dan mengirakan ayat bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripadanya mencerita oleh Imam Bukhari di dalam kitab tarikhnya, bukan dalam sahih dia, dalam kitab tarikh. Jadi itulah perbahasannya panjang, kita pun tak nak hujah panjang lagi tentang masalah ini. Nak baca kuat tak baca kuat bismillah itu panjang. Tuan-tuan boleh dengar, boleh tengok balik dalam rakaman kita Muniyatul Musalli yang nak mengajar yang lepas-lepas tu, kita bahas panjang dalam masalah ini. Dan sunat membaca amin mengiringi Fatihah. Mengiringi Fatihah kita kena baca amin. Dia boleh baca pendek boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pendek amin boleh. Ataupun amin. Jadi kalau kita baca a dengan mat panjang, amin, dia mesti dua harakat. Amin. Jadi kalau kita baca 2 harakat, dia boleh baca 3 cara. Amin. 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 Tengok. Tapi mesti 2. Tapi kalau baca 1 harakat yang pertama je amin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, jadi tak boleh panjang yang belakang. Itu kaedah bacaan dia. Jadi kita tengoklah. Kerana hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujur kata, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala waladdallin qala amin wa madda biha sautahu. Artinya, aku sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi kita kata waladdallin, nascaya Nabi pun kata apa? Amin. Dan memanjangkan dengan suaranya. Panjang. Amin. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis Wa'il bin Hujur ni Imam oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dan sunat. Dia kata apa ni? Sunat menyertai amin makmum akan amin imamnya. Dengar ni. Imam makmum jangan potong terik. Ini dah ada setengah tempat imam baru waladdallin. Imam habis nafas, dia tak boleh kata amin lagi, dia break. Makmum belakang amin. Tak boleh. Kita kena tunggu. Sehingga imam kata amin, barulah kita sekali dengan imam amin. Sebab apa? Kerana hadis Bukhari dan Muslim. Hadis dari Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Artinya, apabila amin, membaca amin oleh imam, maka membaca amin oleh kamu. Bila imam baca amin, barulah kamu kata amin juga. Kerana bahawasanya sesiapa yang muwafaqat, mana serta, serentak, bacaan aminnya akan bacaan amin malaikat. Sebab malaikat dia akan amin sekali dengan imam. Dia tak potong macam kita ni. Nascaya diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu. Allahu Akbar. Tengok. Dengan kita kata amin je, sepatah. Tapi serentak dengan imam, diampun. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Ingat betul-betul ni. Jangan duk baca, jangan duk potong terik, langgar imam. Boleh? InsyaAllah.
Dan sunat membaca surah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Rakaat yang pertama dengan yang rakaat yang kedua sunat baca surah selepas daripada Fatihah. Bila baca Fatihah, kita baca surah. Kerana hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil kitab wa suratayn wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula wa yaqra'u fil ukhrayayn bi Fatihatil kitab." Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama kami. Maka Nabi kita membaca pada salat zuhur dan asar pada 2 rakaat yang pertama akan Fatihah dan surah. Lepas Fatihah baca surah dulu, jangan nak gopoh sangat. Dan memperdengarkan ia akan kami akan ayat pada beberapa ketika. Ada kalanya Nabi kita baca kuat kerana mengajar dan memanjangkan ia akan rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama panjang dan membaca ia pada 2 rakaat yang lain, rakaat yang ketiga dan yang keempat atau 3 saja pada maghrib akan Fatihah saja. Nabi kita baca Fatihah saja, dia tak baca surah. Apa tadi? Menceritakan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa kadzalika fi subhi, demikian juga waktu sembahyang subuh Nabi kita baca panjang juga. Yang kelima, tanda itu, tu letak nombor. Rukun yang kelima. Rukuk. Rukun yang kelima, rukuk. Kerana firman Allah Ta'ala, irka'u ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Tandalah ayat ni. Lepas pada mari sujud ni pun ayat ni juga mari. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu raf'akum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Daripada surah Al-Hajj ayat 77. Surah Al-Hajj ayat 77. Nanti kamu nak mengajar, nak baca nanti, tengok Quran. Artinya rokok oleh kamu. Maka rokok ini menjadi rukun. Dan wajib tumakninah dalam rokok. Jadi tengok. Kalaulah ulama kita ni buat 17, maka tumakninah dijadikan rukun yang ke-6. Tapi kalau campur macam ni, dia jadi satu. Maka dia tak panggil rukun yang ke-6. Dia kata wajib rokok dan tumakninah. Awan tumakninah, berhenti sekejap. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rokok oleh kamu sehingga tumakninah. Betul-betul kamu tumakninah pada ketika rokok. Hadis ini hadis Bukhari Muslim daripada siapa? Daripada al-musi' salatahu tadi. Orang yang tak pandai salat tadi. Dan sunat membaca dalam rukuknya akan subhana rabbiyal azim. Kata subhana rabbiyal azim. Tak ada wa bihamdi. 3 kali. Jadi kerana hadis yang datang dalam kitab As-Sunan, di antara hadis yang dibawa oleh dalam kitab Sunan, Nabi yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca, Sami Allah liman hamid, dan Nabi kita baca summa fayaqulu subhana rabbiyal azim. Hadis Muslim. Hadis Muslim dia baca setakat subhana rabbiyal azim, tengok. Menceritakan Sahih Muslim dalam akan rukuknya subhana rabbiyal azim. Tak ada wa bihamdi. Habis kita ambil wa bihamdi ni ambil kat mana? Hadis riwayat Uqbah bin Amir yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Ada tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Imam Abu Daud riwayat hadis ni dan dia kata wa hazihi ziyadah. Tambahan wa bihamdihi nakhafu alla takuna mahfuz. Aku bimbang tambahan wa bihamdihi ni tidak mahfuz, tidak dihafal secara teliti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ni sangatlah teliti mereka tu. Tapi walau macam mana pun kata ulama hadis yang telah dinilai oleh penilai dalam Sahih Al-Jami', dia kata tambahan wa bihamdihi ini pun sahih juga. Jadi jangan kelirulah. Jadi kita boleh baca
Kalau nak baca riwayat yang sahih dalam Bukhari Muslim, kita baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Ataupun dalam riwayat Abu Daud, kita boleh tambah lagi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, seperti yang kita baca selalu ni. Kerana hadis yang datang dalam kitab As-Sunan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu." Artinya apabila berkata seorang kamu akan subhana rabbiyal azim 3 kali, maka sempurnalah rukuknya. Jadi naknya jangan kurang pada 3 kali. Dalam rukuk subhana rabbiyal azim berapa kali? 3 kali. Kata di Uqbah bin Amir, ketika turun ayat Quran, fasabbih bismi rabbikal azim. Bila turun ayat ni, Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan tasbih ni dalam rukuk. Kemudian turun pula sabbih isma rabbikal a'la. Nabi kata ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dia dalam sujud, maka kita baca subhana rabbikal a'la. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jadi ni, turun ayat ni Nabi kita bagi tempat. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali, maka sempurnalah rukuk dia. Yang keenam, rukun solat yang keenam, i'tidal. Apa makna i'tidal? Bangun daripada rukuk, berdiri sekejap. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musyi' salatahu, "Tsumma fa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkat olehmu akan kepala kamu sehingga betul engkau berdiri. Angkat betul-betul berdiri, pada ketika itu jadilah. Hadis ini menceritakan dia oleh Bukhari. Ini kita tengok ramai di kalangan masyarakat kita ni gopoh sangat. Dia bangun sami Allahu liman hamidah tu, rukuk selalu. Lah, berhenti dulu. Biar tumakninah, di sini ada bacaannya. Dalam riwayat Ibnu Majah, hatta tatma'inna qa'ima. Artinya hingga tumakninah engkau dalam berdiri itu di dalam i'tidal. Jadi bahawa sunat, bahawa berkata dia ketika dia mengangkat kepalanya, sunat kita kata apa? Ketika angkat kepala, dia kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Dan berkata ia pada ketika berdiri betul. Bila kita berdiri tegak, kita kata Rabbana lakal hamdu. Ini kita tak baca lagi ni. Ikut sekali. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh kata? Kena katalah. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita kata benda ni. Kitab ni dah ada dah. Kat mana? Bacaan ni. Dalam kitab Perisai Muslim yang kamu belajar tu sudah ada. Jangan nak ambil kat mana ni? Dalam Perisai Muslim sudah ada. Sunat kita baca ni. Baik. Artinya bahawa kerana hadis Muslim daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhum. Dia kata apa? Ali dengan Sayyid Abdullah bin Aufa, dia kata apa ni? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi Nabi kita kata hak ni. Kita kata tak kata? Jawab kuat. Kata ke tak lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi baca hak ni, kita tak baca. Sebab kita duk galik baca hak kita belajar waktu kecil dulu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Berarti setakat tu je. Tak kena tambah ni. Mil as. Ingat, biar ingat malam, jangan tidur. Siapa boleh ingat ni? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Panjang lagi lah bacanya. Kalau kita seorang, kita banyak lagi baca lain. Kita kena baca ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ambil dalam kitab Perisai Muslim tu.
Jangan baca kitab Islam Muslim kemudian balik simpan. Buat apa? Kita belajar untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksikan. Jadi artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila mengangkat ia akan kepala daripada rukuk, Nabi kita kata ni, Sami Allahu liman hamidah sampai ke akhir. Cuma akan timbul di sini masalah. Kalau kita salat sekali dengan imam, kita nak kata tak kata Sami Allahu liman hamidah ke? Cukup kita kata Rabbana walakal hamdu. Jadi di sini dalam hadis Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dengar cerita ni. Nabi kita kata, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Kita jadikan imam itu supaya kamu ikut dia. Mu kena ikut dia. Wa iza qala, tanda kat kita. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah. Apabila imam tu kata sami Allahu liman hamidah, faqulu, kamu makmum hendaklah kata Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kena kata tu. Nampak tak nampak? Tapi ada juga dalam kitab fiqh kita ni kata ma'mum dengan imam pun kata juga sami Allahu liman hamidah juga. Jadi yang dalam hadis Bukhari ni Anas kata dak, Nabi kita bagi arahan. Iza qala sami Allahu liman hamidah. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, faqulu, hendaklah kamu kata, hei makmum, kata apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu dia ada 4 bacaan. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. 4 ni riwayat yang sahih, semua boleh baca. Kita bacalah sekalian ni tukar. Habislah kita. Dan sunat kunut pada i'tidal yang kedua daripada sembahyang subuh. Kemudian daripada zikir i'tidal. Tengok. Kita zikir i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Habis zikir i'tidal, barulah kita baca kunut. Kerana hadis Anas. Hadis Anas kata apa ni? Hadis Anas kata apa? Radhiyallahu anhu, bukan hadis atas tu kan? Hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas kata apa kat kita? Fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Maka artinya adapun pada sembahyang subuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca kunut sehingga meninggal dunia, hingga Nabi kita wafat. Jadi kalau tengok dalam kitab ini bermakna Nabi kita baca kunut sentiasa sampai ke wafat. Mencerita akan di hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni. Baiklah, oleh kerana kunut ni satu isu yang selalu orang tanya. Kita nak pergi Mekah ni, imam tak baca kunut kat Mekah. Kita nak baca ke tak nak baca? Bahkan setengah orang yang tak cerdik, yang agak celupa sikit mulut, membuat tuduhan pada Imam Masjid Haram pula. Oh, imam ni tak betul sebab tak baca kunut. Subhanallah, mu betul sangat. Pandai sangat mu tu. Kita tengok di sini. Mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Tak kiralah waktu nazilah, waktu ada bala tak ada bala, baca. Kata Imam Nawawi, inilah pandangan ramai di kalangan ulama salaf, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain lagi, baca kunut. Kata di pandangan yang kedua, kita tengok dua pandangan ni. Pandangan yang kedua, pandangan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dipilih oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad, mazhab Hambali kat Mekah tu, la qunuta fi subhi, tak ada kunut dalam sembahyang subuh. Habis macam mana pula dengan dalil-dalil yang ada? Nak tengok dalil? Mestilah kena tengok. Dalilnya Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi kita qanata syahran. Nabi kita baca kunut sebulan, mendoakan ke atas satu kampung ahya ni yang telah membunuh sahabat Nabi. Nabi kita doa sebulan. Sehingga turun ayat Quran, Allah Taala kata laisa laka minal amri syai', tak ada apa Muhammad, tak usah doa kepada dia orang itu. Maka barulah Nabi kita berhenti. Jadi Nabi kita pun berhenti. Summa tarakahu, Nabi kita tinggal. Hadis lain pula, Sa'ad bin Tariq, dia kata apa? Dia tanya bapak dia. Ayah, dia kata. Dia tanya ayah dia, bapak ni
salat tak ada belakang Rasulullah. Bapak ni salat belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman, belakang Ali. Apakah mereka itu baca kunut dalam subuh? Ini soalan dia. Baca tak baca kunut dalam subuh? Faqala, kata di ayah dia. Ayah dia kata apa? Ai bunayya muhdas. Wahai anakku, ini cerita baru dia tu. Jadi aku tak tengok sahabat-sahabat ni baca. Jadi ada lagi sahabat yang kata, dia kata aku salat bersama dengan Ibnu Umar subuh falam yaqnut. Dia tak baca kunut. Jadi panjanglah cerita ni, panjang cerita. Jadi masing-masing ada dalilnya. Jadi kalau kita tengok orang yang tak baca tu, kenapa? Itulah dalil dia. Dia tengok sahabat-sahabat ni tak baca kunut. Sehingga daripada riwayat pada Ibnu Abbas al-qunutu fi subhi. Jadi Nabi Ibnu Abbas kata tak payah baca kunut dalam salat subuh. Jadi tujuan kita cerita ni kenapa? Nak suruh masyarakat kita, orang Islam ni tahu bahawa perbahasan ni panjang. Hadis Anas ni. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yadu alaihim. Nabi kita baca kunut sebulan. Mendoakan ke atas orang kafir yang bunuh sahabat Nabi. Summa taraka. Kemudian dia berhenti baca. Kemudian dia sambung lagi. Fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Hadis ini diriwayat oleh jamaah. Ramai orang. Dan mentasihkan hadis ini. Jadi kata di Imam Nawawi rahimahullah taala, di antara orang yang mentasihkan hadis ramai Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Bakhi, Hakim, Al-Baihaqi, Daruqutni. Jadi ramai ulama mentasihkan hadis ini. Jadi kalau kita tengok dalam perkara ini, saya nak buat kesimpulan yang mudah je. Orang yang ikut mazhab Syafi'i, mengikut hadis Anas ni nak baca kunut, baca. Orang yang kata aku tak nak baca, mengikut apa pandangan yang disebut tadi, Abdullah Mas'ud tadi, apa dia Sa'ad bin Tariq tadi, dan ada lagi Abi Malik Al-Asja'i. Dia tanya ayah dia, ya abati, membelah semaya tak belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Dia kata apa? Ai bunayya muhdas, aku tak dengar dan mereka itu baca kunut. Kata di Imam Abu Isa, dengar ni. Kata di Imam Abu Isa At-Tirmizi, seorang ulama hadis, dia kata apa? Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni ulama mujtahid. In qanata fil fajri fahasanun. Kalaulah orang ni baca kunut waktu subuh, baik. Wa in lam yaqnut fahasan. Kalau tak baca kunut, baik. Waqtara, dia sendiri kata dia pilih alla yaqnut, tak baca kunut lebih baik. Abdullah bin Mubarak, seorang tokoh ulama yang besar, dia kata al-qunut fil fajri lam yaral qunut fil fajri, dia pun tak baca kunut juga dalam subuh. Jadi tujuan kita sebut di sini muslimin dan muslimat, hadisnya dua-dua ada hadis, masing-masing ada hujahnya. Jadi tak payahlah kita kelahi dalam masalah ini. Kalau begitu orang tak baca kunut, tak baca pun tak apa. Dia tidak menjadi membatalkan salat. Imam Ahmad, Abu Hanifah tak baca kunut. Jadi inilah di antara yang jadi masalah kita ini. Kita suka membesar-besarkan. Kadang-kadang benda tu boleh kecil, tapi kita besarkan dia. Siapa tak baca kunut ni salah, sesat. Jadi masalah beratlah kita macam tu. Cuma ada setengah ulama hadis yang mutaakhir mengatakan hadis Anas itu mungkar. Wallahu alam. Yang pentingnya imam-imam besar seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan siapa dia baca hasan, siapa tak baca baik, tapi aku sendiri tak nak baca. Itu dia kata. Setengah daripada doa kunut yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Sampai sini nak senyap kan nak baca? Ada setengah imam sampai sini dia diam. Ada setengah imam tak dibaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yazillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi ini hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Al-Hasan Ibnu Ali.
Hasan ni siapa? Sayyidina Hasan, cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Dia kata apa? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Dia kata mengajar akan daku oleh nenek atukku. Datuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimah yang aku baca pada sembahyang witir. Jadi hadis kunut yang kita ada ni kunut pada salat witir. Jadi kata di Imam Abu Isa At-Tirmizi, tanda lain kata-kata Abu Isa, waqtalafa ahlul ilmi fil qunut fil witri. Hak tadi kunut salat subuh khilaf ulama. Mazhab Syafi'i dan lain-lain ulama salah lagi menetapkan ada kunut. Yang lain kata tak ada. Jadi kata di Imam Tirmizi kata, Sufyan Ats-Tsauri kata nak baca, tak nak baca pun tak ada masalah. Hak ni perbahasan tentang kunut dalam salat witir. Dia kata apa? Fara'a Abdullah bin Mas'ud al-qunut fil witri fi sanati kulliha. Abdullah bin Mas'ud tengok dalam isu tadi, Abdullah bin Mas'ud kata apa? Dalam kes yang pertama tadi, dalam kes kunut tadi, Abdullah bin Mas'ud di antara pandangan dia kata tak ada kunut dalam salat subuh. Tapi dalam masalah witir, dia kata boleh kita baca kunut sepanjang tahun. Setiap kali salat witir, di akhir salat kita baca kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Waqtar al-qunut qabla ruku'. Ada juga pandangan ulama kata baca kunut sebelum rukuk pula dah. Kata di riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib, la yaqnut illa fi nisfil akhir min Ramadan. Sayyidina Ali kata tak, kunut witir ni kita baca setengah yang terakhir Ramadan. Yang jadi amalan di masjid kita ni, kita baca malam 16 baru kita baca kunut. Betul tak? Ambil di mana tu? Ambil daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa kana yaqnutu ba'da ruku'. Dia kunut lepas rukuk. Jadi pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, kunut dalam witir setengah yang terakhir Ramadan. Pandangan Abdullah Mas'ud boleh kita kunut sepanjang tahun. Jadi kita pilih mana-mana. Kalau kata nak kunut sepanjang tahun, kunutlah, tidak menjadi kesalahan insya-Allah. Kalau kata aku nak kunut witir aja, kunutlah. Jadi yang penting bagi kitanya, perbahasan ini panjang. Jadi insya-Allah kita akan berhenti di mana? Di rukun solat yang ketujuh. Rukun solat yang ketujuh. InsyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.